sebenarnya untuk setakat silibus kamu, kita hanya belajar mostly analog analog. Apa yang kamu belajar hari ni adalah analog, dan sebenarnya untuk kamu further, maksudnya untuk future punya study lebih kepada digital. Kalau kita tengok sekarang semua dah digital sebab kalau kita tengok TV pun dah digital. Maksudnya kita dah tak perlukan antena untuk kita dapatkan signal television tu. Mostly semua dah wireless Okay. Okay, sekarang ada dalam 10 orang. Okay. Untuk maklumat kamu, video ni akan direkod dan saya akan upload ke dalam YouTube Okay. Okay. So, tanpa membuang masa, kita akan mulakan kuliah kita hari ni Okay. Boolean algebra Basically Boolean algebra ni kita guna untuk simplification of a circuit Okay. Untuk simplify the circuit ni, kita menggunakan signal. Okay. Signal ni dia ada dua je. Sama ada dia true, which is considered as one, and then false. False maksudnya kosong Okay. Okay. Kemudian dia ada beberapa jenis logic gate. Okay. Antara logic gate yang kita akan belajar adalah OR gate Okay, untuk OR gate ni kita tengok dia punya schematic diagram ni, dia ada dua input, di mana input dia adalah X dan Y. Kemudian output dia adalah Z. Okay. Katakan input dia adalah 0, 0. Okay. Untuk gate OR ni, dia bersifat plus, tambah. Okay. Dia bersifat tambah. Okay. Jadi, kalau input dia 0, 0, di mana 0 tambah dengan 0 dan dia akan menghasilkan output dia 0. Okay. Katakanlah input dia 0, 0 pada X and then 1 pada Y. Jadi 0 tambah 1 dia akan jadi 1. Akan tetap memberi nilai 1 Okay. Jadi kita boleh tengok dia punya circuit diagram ni. Okay. Katakanlah kedua-dua input ini dalam keadaan kan tidak bernyala. Okay. Okay. Second configuration merujuk kepada input yang kedua. Kalau input dia switch yang pertama dalam open circuit, kosong, and then circuit yang kedua switchnya adalah closed circuit. Jadi walaupun hanya satu closed circuit, lampu LED bernyala. Okay. Untuk yang schematic diagram yang ketiga ni, katakanlah circuit
pertama, switch yang pertama close, and then switch yang kedua open, and then kita dapat lihat LED tetap bernyala, and then bila dia bernyala, dia menunjukkan signal atau output 1. Okay. Then untuk yang terakhir, bila kedua-dua switch tertutup, close, jadi lampu LED tetap akan bernyala. Ini adalah OR gate. This is the first type of boolean. And then kita pergi ke AND gate. Okay, untuk AND gate, kita akan deal dengan series punya circuit. Okay. Ini adalah schematic diagram untuk AND gate. Okay. Input dia sama macam input pada OR gate, dan input ni sebenarnya sama untuk mana-mana logic gate lah. Tak kira lah berapa banyak pun, macam ni lah input dia. Okay, untuk AND gate ni, fungsi dia adalah multiply. Okay, jadi input, katakanlah input dia kosong. Jadi apabila kita kosong kalikan dengan kosong, jadi output dia akan menghasilkan kosong. Begitu juga dengan yang lain, kecuali input 1, 1. Jadi bila input 1, 1 ni, dia akan 1 kalikan dengan 1 dan menghasilkan output dia 1. Okay, jadi dia punya circuit dia, apabila dalam keadaan series, katakanlah switch tu disusun secara series, okay, dan switch tu adalah open circuit. Jadi apabila kedua-dua switch adalah open circuit, LED tidak bernyala. Untuk konfigurasi yang kedua, katakanlah hanya satu switch sahaja yang close, LED tetap tidak bernyala. Dia hanya menyala apabila kedua-dua switch dalam keadaan close. Okay. Bila switch kedua-dua close, jadi dia akan menghasilkan LED yang bernyala. Okay, itu adalah AND gate. Okay, jadi sekarang kita pergi ke XOR ni biar dulu. Kita pergi kepada NOT gate. NOT gate ni dia adalah satu fungsi yang sentiasa memberikan output yang opposite. Contoh, input dia 1. Bila dia melalui NOT gate, dia akan menghasilkan opposite value, opposite signal. Jadi opposite signal tu adalah kosong. And then katakanlah input dia kosong, and then dia akan berikan opposite signal kepada kosong, iaitu 1. Okay. Jadi ini adalah konfigurasi untuk NOT gate. Okay. Katakanlah input dia kosong, okay, dan LED akan baca sebagai 1. Okay, sebab NOT gate ni dia bagi opposite. Okay, katakanlah input dia 1 dan kita perasan, kalau kita tengok LED tidak bernyala. Sebab dia akan baca sebagai opposite. Okay, ingat kalau A ni tanpa bar, dia adalah kosong. Jadi kalau A bar, dia akan merujuk kepada 1. Jadi sekarang kita pergi kepada XOR. XOR ni dia katakanlah input dia 0, 0, jadi dia akan jadi kosong. And then kalau input dia 0, 1, dia akan menghasilkan 1. Kemudian 1, 0, dia akan menghasilkan 1. And then 1, 1, output dia akan jadi kosong. Kemudian untuk NAND,
Untuk NAND, dia input dia kosong kosong, output dia jadi 1, kosong 1, output 1, 1 kosong, output dia 1, 1 1, output dia akan jadi kosong. Untuk NOR gate, kosong kosong, dia akan menghasilkan output 1, and then yang kosong 1 kosong, 1 kosong, output kosong, 1 1, output dia akan jadi kosong. Jadi ini dia punya schematic diagram of the logic gate. Okay. Jadi katakanlah kita ada begitu banyak gate dalam satu sistem tu, kita boleh simplify logic gate tu menggunakan dua method. Satu first method dia adalah Boolean identities. Okay, Boolean identities. X ni merujuk kepada logic gate tu lah. Antara dia boleh jadi X, dia boleh jadi Y, dia boleh jadi A, dia boleh jadi B. Okay. Jadi ini kamu kena hafal lah kalau kamu nak guna cara Boolean identities ni. Okay. Saya akan bagi beberapa contoh. Okay. Untuk contoh ni, A, B, A, open bracket, B plus CD. Okay. Ini adalah satu bentuk sistem sebenarnya, gabungan beberapa signal sebenarnya. Jadi kita gunakan Boolean identities untuk tunjukkan output signal tersebut. Jadi untuk A, B plus CD ni dia akan jadi AB plus ACD. Okay. Ini merujuk kepada Boolean identities distribution. Okay, distribution part. Okay. Kemudian okay, yang kedua, AB plus BCD plus EF. Jadi kita expand kita punya input ni dan kita akan dapat circuit yang macam ni lah. Kita akan dapat output AB plus BCD plus DEF. And then this is based on distribution sekali lagi. Okay. Di mana kita kembangkan input tu. Kemudian A plus B, and then B plus C plus D. Jadi ini pun sama juga, kita gunakan distribution juga. Untuk A plus B, okay, A bar plus B, B double bar, okay, close bracket plus C bar. Okay. Kita perasan yang output C bar ni akan jadi macam ni. Okay, ini kita akan gunakan De Morgan identities. Okay. Kemudian kalau kita perasan A C bar plus B C bar. Okay. Yang ni kita hilangkan dia punya double bar. Double bar ni kita hilangkan based on identities involution. Okay. Jadi yang tinggal last sekali adalah A plus B close bracket C bar. Okay. And then last sekali kita expand dia punya input dan menggunakan distribution punya identities. Jadi kita akan hasilkan A C bar plus B C bar. Okay. Okay. Saya akan lukis satu circuit supaya kamu nampak apa yang berlaku kepada input tu. Jadi sekejap.
Okay. Untuk A C bar, B C bar, okay, kita akan lukis dia punya logic gate. Okay. Basically A ini input pertama, B and then C. Jadi first kali A dan C bar. Okay, C bar. Okay, C bar maksudnya dia akan melalui not gate Okay. Sebab dia akan bagi value yang opposite Then C bila dah lalu C bar barulah dia akan pergi kepada AND gate Okay. This is the AND gate Then untuk B okay, B B adalah C bar juga Jadi tekanlah kat sini. Ini daripada C bar okay, dia akan pergi kepada satu lagi AND gate okay. And then kita tengok dia ada plus plus. So last kali kita kena guna OR gate okay. And then this will be the output F. Okay. 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 Okay, sekarang saya nak kamu cuba buat soalan ni Ambil satu kertas and then cuba cuba jawab soalan ni Okay, saya bagi 5 minit. Okay. Boolean identity, okay, salin ini, kemudian tengok Boolean identities dia Yang mana satu? Okay, basically kalau kita lukis circuit ni, kita akan dapat input yang banyak tapi selepas kita simplify, sebenarnya kita memerlukan hanya sebahagian input saja. Okay? Untuk kita menghasilkan output yang sama. So that's why itulah purpose kita belajar hari ni untuk kita simplify circuit. Yang baru masuk boleh cuba jawab soalan ni. Simplify the circuit. Okay, kamu ada basically kamu ada lagi dua assignment yang kamu kena hantar. Okay. Yang ni saya buat sebagai assignment pertama. Okay, kemudian satu lagi saya akan bagi satu lagi assignment and then kamu kena submit
by hari ni juga. Okay. Assignment ni kita akan buat dalam kelas ni. Okay, sementara kamu jawab tu, saya akan lukis circuit Uh, okay, ini adalah merujuk kepada input F sama dengan A, B, C plus with A, B, C bar plus A bar C. Okay, katakanlah okay, for first will be A, B, C. Okay. Ini adalah AND gate. Okay. Then yang kedua adalah plus with A, B, C. Ni merujuk kepada C bar. Okay. So kalau ada C bar, dia akan melalui NOT gate. Okay. Jadi A, okay, kemudian B. Okay. Ini adalah AND gate. Okay, and then last sekali adalah A bar dan C. A bar dan C. Okay. Saya guna warna merah. A bar. So A bar dia akan ada NOT gate. Kemudian C. C saya ambil directly daripada input dia daripada belakang ni. Okay. So dia adalah AND gate. AND gate. Okay. Jadi daripada sini kita akan menghasilkan dia tambah semua tambah. Okay, jadi output dia adalah D F Okay. Okay, jadi ini adalah input yang belum kita simplify. Okay. Katakanlah selepas kita simplify, okay, saya assume kamu dah jawab. A, B, C plus A, B, C bar. Kita boleh factor A, B. Factor A, B. And then kita akan dapat C plus C bar. Plus with A bar C. C plus C bar ni dia merujuk kepada saya tengok rules yang mana. Okay, dia merujuk kepada complement. So this is based on complement. Complement identity. Okay. Jadi C plus C bar ni kita potong. Dan kita akan dapat A, B kalikan dengan 1 plus A bar C. So, this is the final. A bar C. So, basically, kita tak perlukan circuit yang
macam ni kita boleh gunakan circuit yang uh, lebih simplify, di mana hanya menggunakan input A, B, A bar dan C. So kamu lukislah dia punya input. Okay, A, B. So A, B, kemudian A bar. Okay, and then C C dia adalah N. Okay, kemudian tambah kedua-dua So ni adalah F output Okay, ni adalah circuit yang telah dipermudahkan Okay. Jadi kita teruskan lagi dengan lecture kita. Faham ke? Anis, faham ke Anis? Siti Nurbadiha, faham ke? Tak ada orang nak menyaut Amal faham ke Amal? Semua tidur lagi puasa. Semua tidur Tidur. Bangun, bangun. Okay, jadi kita pergi kepada metod kedua untuk simplify circuit, di mana kita boleh menggunakan Carnot map Okay, untuk Carnot map ni, dia sebenarnya adalah simplification. Okay, salah satu metod untuk simplify the circuit So basically, kalau kita ada 3 variable untuk input, okay, input dia A, B, C kita akan ada 8 cell 8 cell okay. Kemudian A bar, B bar, C bar. Okay, ini merujuk kepada input yang pertama iaitu 0, 0, 0 Kemudian input yang kedua 0, 1, 0. Okay. A bar 0, B adalah 1 and then C bar merujuk kepada 0 Kemudian inilah semuanya kalau A, B, C di mana input dia mesti 1, 1, 1 Ini untuk 4 variable of input So tadi yang kita buat tu input cuma sikit So tak ada masalah lah kita nak guna boolean identity tu. Tapi katakanlah input tu sampai 4 variable jadi dia akan mendatangkan kita boleh guna boolean identity tu tapi lambat. Jadi Carnot map ni dia memudahkan untuk kamu simplify the circuit. Okay. So input yang pertama adalah A, B, C, D. So 0, 0, 0, 0. And then input yang kedua A bar, B bar, C bar, D. Jadi input dia 0, 0, 0, 1. Dan yang lain-lain lah. Kamu depend on the input lah. Okay. Okay. Jadi ini adalah dia punya rules Okay. Rules ni. Okay. Saya akan terangkan bila ada example nanti Okay. Untuk A, B, input yang pertama adalah 0, 0, 0. Kemudian input kedua
001, input ketiga 110, and then input ketiga adalah 100. Jadi input ni kamu tulis semula ke dalam Karnaugh map tadi and then katakanlah 000 so dia akan ada dekat sini jadi kamu tulis dia sebagai nombor 1 1. Then yang kedua A bar, B bar, C. Jadi 001. Jadi dia akan jadi 001 jadi dia akan ada sebelah kanan Yang hijau 110. Okey. Jadi 11 AB sini and then 0 C C bar. Jadi sinilah. Okey. Then last kali 100. Jadi 10 sini and then C bar 0 dia akan jadi 1 Okay. Okay, jadi kamu boleh praktis yang ni untuk tulis. Okay, saya nak sekarang kamu keluarkan kertas dan cuba buat satu-satu ni A bar ni 1, 2 dan 3. Okay. Yang ni pun kena submit dalam kalam. Jadi saya buka dia punya port Okay. So, sekarang saya akan mulakan untuk jawab ketiga-tiga praktis ni First, A A bar. Jangan tidur Make sure Wafi ada Wafi? Yes, sir. Okay Okay. First kali kita buat dia punya Karl K map Ini A B C. Ini 0 0 0 1 1 1 1 0. Dan ni 0 1. Okay. Ni adalah K map. And then ni adalah truth table Truth table untuk 3 input. Okay. Untuk 3 input 0. Ini adalah input yang pertama Kemudian kita ada input yang kedua 0 0 1. Okay, macam mana saya boleh dapat 1? Saya sebenarnya tambah 1 Jadi selepas tambah 1 saya dapat 1. Kemudian saya tambah 1 lagi Jadi dia akan dapat 0 1 0. 1 tambah 1 tambah dengan 1 dia takkan dapat 11 Untuk boolean dia akan menghasilkan signal hanya 1 0. Okay. Jadi
Jadi 1 tambah 1 disebabkan kita dapat 11, jadi 1 tu kita bawa ke belah kiri and then yang ni kita tinggalkan sebagai kosong. Dan kita tambahkan 1 lagi. Itu 1. Tambah 1. Jadi dia akan jadi 1 0 0. 1 0 1. Kemudian tambah 1 1 1 0. Kemudian tambah lagi 1 1 1. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. Jadi bila dah dapat sampai 1 1 1 ni maksudnya setakat ni je truth table untuk 3 variable. Okey. Jadi sekarang kita tengok kita ada 0 0 1 0 1 0 1 1 0. Ini adalah 1 1 1 So output yang pertama adalah 0 0 0 ni output dia kosong Then output 0 0 1 input dia akan jadi 1 Then 0 1 0 okey ada 1. Okey ni input dia 1, output dia 1. Kemudian 1 1 0. 1 1 0. Okey ni 1 and then 1 1 1. Jadi yang lain ni kosong Sekarang ni yang output dia 1 ni kita basically kita tuliskan dia dalam bentuk K-map instead of truth table Okay, jadi dalam bentuk K-map dia akan jadi first kali adalah 001 001 001. Jadi sini 1 001. Okay. Kemudian dia ada 010 010. Jadi ini 1 Kemudian kita ada 110 110 ini Okay. Dan kita ada 111 ini Okay. Jadi inilah dalam bentuk K-map Okay. Jadi untuk K-map cara untuk kita simplify dia ada beberapa rules of simplification Okay. Rules of simplification nampak Okay. Okay. Rules of simplification ni first rules dia adalah group may not include any cell containing 0 Okay. So dia tak boleh tiba-tiba dalam group ni ada 0. Contoh tiba-tiba kamu letak 0 ni salah Okay. Dia takkan ada 0. Okay. Then group may be horizontal or vertical but not diagonal Okay, so basically group yang pertama dia boleh jadi horizontal atau vertical. Jadi ini adalah group yang pertama Okay, sebab dia vertical. Okay. Dia tak boleh diagonal maksudnya dia tak boleh dalam bentuk macam ni Ini salah. Okay. Kemudian group must contain 1, 2, 4, 8 or in general 2n Okay, so group hanya boleh dalam 1, 2, 4, 8 atau okay 1, 2, 4, 8 je Jadi dia tak boleh jadi 3 Contoh tiba-tiba saya tambah lagi 1 ke sini. Okay. Ini bukan tak boleh diconsider sebagai satu group Ni pun salah Dia mesti 1, 2, 4, 8 Jadi group itulah group pertama tadi adalah yang ni lah
Kemudian kita pergi kepada rules yang seterusnya. Okay. Okay, sementara tu dia group ni dia tak boleh juga 5 Okay. Ni pun salah tak boleh jadi 5 Okay, dia tak boleh jadi 5 Then kita pergi lagi kepada rules yang seterusnya. Okay, group must be as large as possible Let's say kamu ada sini, sini, sini Maksudnya group must be as large as possible. Jadi grouping dia akan jadi sini dan sini Okay. So ni first, ni second group Dia tak boleh kalau kamu ambil dia sebagai okay, ni satu group, ni satu group, ni satu group, ni satu group. Tak boleh Macam tu tak boleh Dia kena as much as possible. But in the same time, it must be in 1, 2, 4 or 8 Okay. Then group may be overlap Okay, let's say kita nak consider ni sebagai, kita boleh consider dia sebagai overlap So overlap tu maksudnya okay, katakanlah saya tambah lagi satu dekat sini okay, and then dekat sini okay. This is considered as one group okay, and then ingat rules tadi, groups can overlap. So kita boleh ambil yang ni dan yang ni. Sebab apa? Sebab dia boleh overlap Okay. Kemudian group may wrap around the table. The leftmost cell in a row may be grouped with the rightmost cell, and the top cell in a column may be grouped with the bottom cell Maksudnya dia boleh wrap. Dia boleh wrap, maksudnya kita boleh lipat dia kita boleh lipat dia. Lipat K-mat tu. Jadi bila kita lipat benda ni, basically yang atas ni, yang bawah ni okey, yang bawah ni kita boleh groupingkan dia dengan yang atas. Sebab apa? Sebab bila kita lipat, dia akan grouping together Okay. And then contoh inilah, kalau dia antara kiri dan kanan, so dia pun boleh grouping juga Okay. 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 Jadi untuk sekejap Okay. Each cell containing a one must be in at least one group. Okay, so ni ada one. Okay, so yang ni dia tak boleh jadi dalam satu group Okay, tapi yang ni dia boleh, okay, katakanlah saya buang yang ni Okay. Okay. So yang ni akan jadi satu group satu group saja. Okay. Okay. And then yang ni dua group Okay, ni rules yang last Okay. Saya harap setakat ni kamu faham.
Saya akan cuba untuk selesaikan beberapa soalan. Okay. Uh, okay. Uh, okay. Kalau contoh yang one group tu, yang ni kita tak berapa nampak sangat Saya akan tunjuk satu contoh yang lebih nampak Okay. Sekejap ini 00 001. Okay, ni dia tak merujuk ni Okay, saya akan tunjukkan ni beberapa contoh yang dalam slide ni Okay. Okay. Dalam slide kamu boleh bacalah dia punya rules tu. Okay. Jadi kita tengok ni group must be contain 1, 2, 4, 8 Okay, kalau kita tengok yang first ni dia adalah ini adalah satu group and then group can be overlap. So that's why satu-satu ni consider sebagai satu group juga. Okay, and then group at least one Okay, so dia ada satu lagi group atas ni. Kemudian yang ni kita ambil dia sebagai wrap Okay, so dia boleh ambil daripada from top and then bottom and then boleh overlap Okay, so boleh overlapkan dia Okay, ini adalah contoh untuk 4 variable Ini dia mesti as large as possible. So kita ambil 4 and then 4 and then 2 bawah Kemudian yang ni kita ambil dia sebagai wrap So that's why kita boleh ambil left and right and then overlap. Okay, overlap. And then satu lagi kat sini dia pun sama overlap juga Okay. Okay. Sekarang ni daripada Kano map tu, daripada input yang kita dapat untuk A, okay, kita tengok dekat A sahaja maksudnya 0011. Apabila input 0 kalikan dengan 0, apabila input 0 dengan 0, dia akan menghasilkan 0. Okay, 0 dengan 0 and then 0 kalikan dengan 1, kita consider dia hapus. Jadi maksud hapus ni, maksudnya A tu terhapus. Okay. Okay, maksudnya 0 kalikan dengan 0 dengan 1. Okay, 0 dengan 1. Jadi hapus. Jadi A tu tak ada Kemudian untuk B B 1 dengan 1. Jadi dia akan menghasilkan output 1. Jadi apabila output dia 1, kita akan dapat B lah Okay, tu adalah first output.
Kemudian kita tengok dia dari segi horizontal Untuk horizontal, kosong dengan kosong, okey, kosong. Kemudian kosong dengan satu. Okey, kita consider dia sepanjang bulatan grouping Jadi kosong dengan kosong adalah kosong. And then kosong dengan satu, dia akan terhapus. Jadi habis. Jadi C tak ada Kemudian kita tengok D. Kosong dengan satu, so dia terus habis. Jadi output yang pertama hanyalah B sahaja. Okay. Next, kita tengok grouping yang kedua. Grouping yang kedua, first kali adalah kosong dengan kosong. Jadi jawapan dia kosong. Jadi kosong ni ada merujuk kepada A bar. A bar. Jadi dia ada A bar. Kemudian B. B kosong dengan satu. Jadi dia hapus. And then merujuk kepada C dan D. Satu dengan satu. Satu dengan satu, dia akan menghasilkan output C. Okay. C merujuk kepada satu. Kemudian satu kosong, output dia akan, output D tu akan terhapus. Jadi tadi kita ada okay. Untuk AB ni kita ada kosong-kosong sahaja. Kosong-kosong maksudnya A bar. Okay. A bar dan C. C satu-satu. Kemudian kita ada grup yang ketiga ada iaitu satu vertical. Jadi satu kali satu kita akan dapat A lah. Kemudian satu kosong, B akan terhapus. Kemudian yang ni kita ada kosong satu. Okay, merujuk kepada grup vertikal satu-satu ni kosong satu. Jadi C bar dan D. Okay, jadi inilah dia punya output yang last. Okay. Jadi okay. Jadi output dia akan dalam bentuk AND gate. Okay, AND gate ada satu, dua. Jadi AND gate ada dua. Kemudian akan ada satu OR gate untuk campur A bar C, B dan campur dengan A, C bar D. Jadi jumlah dia adalah dua AND gate dan satu OR gate. Betul lah, dua AND gate dan satu OR gate untuk output yang sudah simplified. Okay, ini sama. Okay, sama dengan apa yang kita dah ni. Okay, sekarang ni saya nak kamu cuba selesaikan K-mat untuk tiga variable ni. Okay. First, saya nak kamu buat truth table. Okay. Salin yang ni Stop sharing. Present now. Okay. So sekarang input dia input dia adalah A B bar C plus A bar B C plus dengan A bar B bar C plus A bar B bar C bar plus A
C bar C bar okay. Okay. First question is draw draw pula. Write the truth table that contain output. Okay. And then second question is simplify the circuit. Simplify the input the input okay, using K-map. Okay. And then third is determine how many logic gate involved. Okay. Kemudian nombor empat kita ingat. Empat, okay, kamu buat dulu 3 soalan ni. Okay. So input dia dah tak jadi macam ni lah. Sorry, output dia dah tak macam ni input dia sama lah. Cuma adakah dia menghasilkan one, jadi tu kamu kena determine sendiri ya. Ada apa-apa boleh tanya Okay, draw the logic gate Draw the okay. Farah baru bangun tidur ke? Daniel Akil faham ke?
Okay, untuk K-map ni, okay, okay, untuk input yang pertama, kita tengok ni 101 Dan ni adalah A bar 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Untuk input pertama 101 101 dia akan jadi 1 Jadi ini truth table dia Kemudian 011 011 jadi 1. Kemudian 001 001 jadi 1. Kemudian 000 jadi 1. Kemudian 100 1. Jadi yang lain ni kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jadi kita uh, masukkan dia ke dalam K-map. Okay. K-map dia akan jadi 000 000. Jadi ini 1. Okay, dia akan jadi 1. Kemudian 001 1 and then 010 tak ada Kemudian 011 011 tu sini 1 and then 100 100 so sini 1 okey 011 100 101 okey 101 101 101 sini 101. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi ini adalah input kita yang kita ada. So, apa yang kita buat, first kali kita kena ingat balik lah. Group, kita boleh buat grouping tu 1, 2, 4 or 8. Jadi untuk group yang pertama, kita boleh ambil yang ni okay. Ini kita boleh wrapkan dia So bila kita wrapkan dia, kita akan dapat satu group yang mengandungi 4 input. Okay. Kemudian grouping yang kedua adalah yang ni Okay, jadi untuk kita tulis simplify the input basically nombor 1 kita dah jawab yang ni truth table ni okay. Jawapan untuk nombor 2 okay. Jawapan untuk nombor 2 adalah simplify the input using the K-map okay. So sekarang ni kita nak simplify the circuit. So kosong grouping yang pertama 01 hapus. Jadi yang kedua 00 00 adalah B bar So kita dapat yang pertama adalah B bar. Kemudian yang kedua adalah 01 okay, 01 hapuslah kosong lah. Kemudian grouping yang kedua plus with 00 so A bar. Kemudian 01 01 tak ada. Kemudian C 1 so C je lah okay. Ni jadi
Sekarang kita pergi kepada determine how many logic gate involved. Okay. So kita lukis how many logic gate involved. First adalah B bar B. So ni adalah B. Kemudian kita pergi kepada NOT gate So dia akan menghasilkan B bar Kemudian ada A bar. Okay, A bar. A bar. Ni sama juga dia akan melalui NOT gate. Kemudian C. C. Okay. Jadi yang first sekali sebenarnya adalah AND gate di mana A bar dan C. Okay. So ni AND gate. Kemudian B bar dia akan tambahkan dengan input A bar plus A bar C So dia akan jadi NOT Okay, so output daripada A bar dan C akan tambah dengan B bar and then kita represent as a OR gate So the final output will be F lah. Okay. And then nombor 3. Ini nombor 3. So nombor 4 draw the logic gate. Okay, 4 draw the logic gate. Kita dah draw So ni determine how many logic gate involved So kita akan ada two OR gate. Two NOT gate Two NOT gate. And then one AND gate. And then one OR gate Okay. So this is the final answer for number 4. Okay. Now for the last one. Okay, for the last one, I want you to do this as your assignment So basically you have 2 assignment. Okay. Okay, this K-map and then one more assignment will be the Boolean identities Okay, for this okay, saya nak bagi sedikit tricks untuk soalan yang ni, soalan yang kedua ni. Okay. Soalan kedua ni input dia adalah B bar, C bar, D bar Maksudnya dia tak ada A. Okay, dia tak ada A. Bila dia tak ada A, maksudnya input dia adalah dia akan ada kedua-dua input Maksudnya dia akan ada A dan dia akan ada juga A bar. Okay. So nanti dalam K-map kamu akan ada 2, 1 Okay. Jadi untuk 4 ni truth table dia. Okay, saya bagi kamu ni sedikit untuk memudahkan kamu punya untuk jawab assignment. First, determine the truth table. Truth table. Okay, untuk truth table yang mengandungi 4 variable. So sini 0, 0, 0, 0. Ni input pertama. Jadi input kedua tambahkan dengan 1, 0, 0, 0, 1. Okay, tambah lagi dengan 1. Jadi 1, 0.
Tambah lagi 1. 0, 0, 1, 1. Tambah lagi 1. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Tambah lagi dengan 1. 0, 1, 0, 1. Tambahkan dengan 1. 0, 1, 1, 0. Tambahkan dengan 1. 0, 1, 1, 1. Tambahkan dengan 1. 0. Sorry. Dia akan jadi 1, 0, 0, 0. Dan tambahkan dengan 1 lagi. 1, 0, 0, 1. Tambah 1 lagi. 1, 0, 1, 0. Tambah 1, 0, 1, 1. Tambahkan dengan 1, 1, 1, 0, 0. Tambahkan dengan 1, 1, 1, 0, 1. Okay. Then tambahkan dengan 1, 1, 1, 1, 0. Tambah lagi 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Bila dah 1, 1, 1 ni, maksudnya inilah input dia. So, kamu akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 input. Okay. 16 input. Kemudian output dia. Okay. Kalau kita ambil yang variable yang pertama tu, iaitu A, B bar, C bar, D. Okay. Maksudnya 1, 0, 0, 0. Okay, 1, 0, 0, 0. Jadi ini adalah input yang pertama dia 1. Kemudian 0, 0, 0, 0. Jadi ini input dia yang pertama. Jadi dia ada dua. Dia ada dua output. Okay. Jadi yang seterusnya tu kamu buatlah. Okay. Jadi soalan yang kedua. Using K-map or Boolean identities. Okay. Kalau ada yang nak guna Boolean identities pun, saya cakap saya bagi. Okay. Tak ada masalah. Okay. Simplify the input. Simplify the input. Okay. Untuk yang ada 4 variable ni, okay, A, B, dan C, D. Ini akan jadi 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kemudian yang horizontal 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. Jadi kamu isi je slot dia. Okay. Isi slot dia. Contoh yang pertama 0, 0, 0, 0. So 1 lah. Sini lah 1. Input kedua. Sebab dia ada 2 Jadi dia 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. So sini. And then isikan untuk input yang lain. Kemudian soalan yang ketiga. Okay, ini assignment Saya just bagi dia punya tips untuk jawab. Draw the simplified logic gate. Simplified logic gate. Okay. Kemudian kamu lukislah apa yang patut. Kemudian nombor 4. Determine all the logic gate involved. Okay. So itulah kamu punya assignment kedua. Assignment pertama tadi Boolean identities. Kemudian assignment kedua adalah K-map. So kamu submit
pada hari paling lewat hari Ahad minggu ni so akan ada beberapa benda yang kamu kena submit. Okay, take note ni first assignment, okay, assignment 4 and assignment 5 Boolean identities, and then yang ni K-map Kemudian nombor 2 adalah lab report lab report untuk DC Moto Okay, saya ada sikit lagi kena edit. Saya rasa by Khamis saya akan siap Kemudian kedua-dua benda ni submit by 26 of July 2020 Sunday 11:59 PM Saya bagi ni memang deadline last sekali sebelum masuk hari Isnin Okay, and then that's all for today class. Terima kasih sebab hadir kelas saya. Okay. Sejujurnya subjek ni memang subjek yang ramai orang yang tak lulus Tapi saya kali ni saya tak nak seorang pun tak lulus. Okay. And then saya rasa saya bandingkan soalan-soalan SEM lepas dan soalan-soalan SEM yang saya buat ni. Saya rasa SEM ni lah soalan yang paling senang sekali. Kemudian kalau kamu fail, maksudnya memang kamu tak study. Itu je lah saya nak cakap. Okay. Okay. Saya memang tak nak, saya nak luluskan semua orang lah sebenarnya. Okay. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Lecture ni saya akan upload dalam YouTube dan kamu boleh rujuk untuk jawab assignment nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ada soalan ke? Tak ada. Okay. Alright. Bagus lah. Okay. Salam.